A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba, kami reda Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyan wa rasulah, dan kami senang, suka, reda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan juga rasul. InsyaAllah kita masih lagi bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menelusuri kitab Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri yang diberi nama Ar-Rahiqul Makhtum, sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita belajar sirah? Adalah untuk kita mewujudkan rasa cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita belajar sirah? Sebab Allah yang suruh supaya kita sayang, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita tahu mengapa Allah Subhanahu wa taala begitu menyintai dan menyayangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Muhammad ini orangnya cemerlang daripada segi ibadahnya 100%, keimanannya 100%, dia tidak melakukan dosa 100%. Jadi kita belajar sirah untuk apa? Untuk kita mencontohi kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya bila kita kenal dengan Nabi Muhammad, lagi dalam kita kenal, lagi sayang kita dengan Nabi Muhammad, teringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita masih lagi meneruskan dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu fasa di kota Mekah. Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk 53 tahun di kota Mekah, dan baki 10 tahun yang terakhir adalah di kota Madinah. Keseluruhan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 63 tahun. 53 tahun Rasulullah di kota Mekah, dan 10 tahun lebihnya itu Rasulullah di kota Madinah. Sekarang kita berada di fasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Masih lagi berada di kota Mekah, iaitu peringkat awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menerima wahyu sebagai Nabi dan menyampaikan dakwah buat semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun, iaitu 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun yang terakhir di kota Madinah. Pada pertemuan yang lepas kita dah tengok dah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjalankan dakwahnya yang pertama secara sembunyi-sembunyi, iaitu secara tidak terang. Maknanya Nabi Muhammad bermula dengan orang yang Nabi Muhammad percayai. Contohnya, mula-mula Nabi Muhammad menjadi Rasul, surah Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir, Allah kata bangun ya Muhammad, pergi beri peringatan. Nabi Muhammad mulakan dakwah Islamnya yang pertama, iaitu bersama Khadijah binti Khuwailid, iaitu isterinya dahulu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam kepada hambanya, iaitu Zaid bin Harithah. Kemudian Rasulullah menawarkan Islam
kepada kawan rapat Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini lihat berpotensi untuk menerima Islam. Macam kita lah, kalau kita nak mulakan perniagaan ataupun nak memperkenalkan sesuatu, jualan ke, ataupun nak ajak orang buat sesuatu perkara, kita akan mulakan dengan orang yang kita rasa berpotensi untuk nak ikut kita. Orang ni boleh ikut kita dan orang ini mungkin mempercayai kita dari segi rapatnya kita dengan dia, dari segi persahabatan kita dengan dia. Kita akan ajak orang macam ni. Macam itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mulakan dakwah dengan orang yang hampir dahulu dengan dia, iaitu isteri dia, ahli di dalam rumah itu, kemudian dengan kawan-kawan rapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah secara rahsia ini berlangsung selama 3 tahun. 3 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah secara rahsia, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan rumah Arqam bin Abu Arqam salah seorang penduduk Mekah yang menerima Islam. Nabi jadikan rumah dia ni sebagai markas, sebagai pusat penyebaran Islam ataupun sebagai tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan seminar, bengkel, serta Rasulullah menceritakan Islam, perihal Islam, tauhid kepada Allah di rumah Al-Arqam bin Abu Arqam. Di rumah itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah dan risalahnya. Kemudian selama 13 tahun rumah itu digunakan di kota Mekah, tiada satu pun Quraisy Mekah yang mengetahuinya. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan jalan yang berbeza. Maksudnya nak pergi ke rumah Al-Arqam bin Abu Arqam ni, dia tak boleh direct terus pergi rumah tu. Dia ada masuk pintu ni, masuk jalan ni, masuk rumah orang tu, keluar rumah orang ni, untuk sampai ke rumah Arqam bin Abu Arqam. Sebab dakwah ketika itu secara rahsia. Dalam 3 tahun itu, penambahan orang Islam tak ramai. Contohnya dalam sebulan adalah 2 orang, kemudian 6 bulan seterusnya naik 3 orang, kemudian jadi 1 orang balik. Penambahan Islam tu masa di kota Mekah tidak rancak, tapi penambahan itu ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama di kota Mekah hampir mengislamkan orang Islam pada ketika itu lebih kepada 40 orang. Ada satu riwayat menyatakan dalam 100 lebih. Tapi ada satu riwayat lagi ada mengatakan tak sampai 100. 40 orang lebih begitulah. Di rumah rumah Al-Arqam bin Abu Arqam inilah Rasulullah menjalankan dakwahnya. Selepas 3 tahun Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu yang seterusnya. Wahyu yang seterusnya iaitu daripada surah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada saudara-saudaramu yang terdekat. Bila Allah mengarahkan berilah peringatan kepada saudara-saudaramu yang terdekat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan ahli-ahli keluarga dia buat pertama kali, iaitu Nabi Muhammad memanggil kaumnya, ahli keluarganya daripada Bani Hashim. Mereka pun datang dan berkumpul memenuhi panggilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan itu juga ada juga ahli keluarga Bani Muttalib bin Abdul Manaf yang turut serta, sehingga jumlah mereka yang hadir kira-kira 45 orang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumpulkan ahli-ahli keluarga dia yang terdekat untuk cerita tentang Islam, untuk beritahu kebenaran yang sebenar. Tuhan yang disembah hanyalah Allah. Tinggalkan semua berhala-berhala yang ada kamu sembah,
kemudian taatlah kepada Allah yang satu sahaja, tauhid itu. Okey, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan semua ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun boleh contohnya kita kumpulkan orang-orang yang terdekat, orang-orang yang terdekat dalam keluarga kita, seperti ibu bapa kita, adik-beradik kita. Rasulullah tak ada adik-beradik, jadi Rasulullah kumpulkan bapa-bapa saudara yang terdekat, mak saudara, ayah saudara sebelah mak ataupun sebelah ayah. Kita kumpulkan, buat makan-makan, cerita tentang Islam. Contohnya dalam ahli keluarga kita tu, Allah campakkan hidayah kepada kita untuk kita faham Islam. Adakah untuk kita seorang saja? Bukan. Allah beri kita faham Islam, Allah beri kita ni boleh pergi sembahyang berjemaah, Allah bagi kita hidayah untuk kita boleh tutup aurat, sebenarnya bukan untuk kita seorang-seorang, tapi untuk kita fahamkan kepada ahli keluarga kita. Macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat? Nabi kumpulkan ke semua ahli keluarga dia, lalu Nabi ceritakan tentang Islam. Kita pun boleh buat macam tu, kumpulkan ahli keluarga kita, supaya apa? Kita bagi tahu dia tentang Islam, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Ahli keluarga kita memang dah Islam, tapi kehidupan dia ada yang tak pernah pun duduk di tikas sejadah, tak pernah solat, tidak tutup aurat dengan sempurna, tak pakai tudung. Kemudian dalam ahli keluarga pun pergaulan bebas, mak saudara ke dengan anak saudara ke, sepupu dengan dua pupu ke, berpegang sesuka hati. Boleh kita kumpulkan cerita benda ni. Jangan ambil masa lama. Contohnya jangan kita bagi sejam, lepas sejam kita bercakap, tak ada siapa dah nak datang dah rumah kita. Kumpulkan cerita dalam 10 ke 15 minit. Kalau kita tak boleh cerita, kita panggil, jemput ustaz yang faham, yang alim, supaya apa? Untuk ceritakan tentang Islam ni. Sebab kalau kita buat sesuka hati saja tanpa menghiraukan orang lain, ketahuilah di akhirat nanti mereka inilah yang akan datang menuntut kepada kita. Mereka kata dulu di dunia dia seorang saja yang solat, tak pernah ajak kami solat. Kalau ada jamuan raya, dia saja yang solat, kami tak solat. Dia seorang saja yang buat ibadah, tak ajak pun kami. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan arahkan, ambil pahala kita, bagi kepada saudara mara kita itu. Sebab apa? Kita tak pernah ajak. Kita tak pernah ajak mereka melakukan ke arah kebaikan. Allah akan persoalkan nanti, pahala kita akan diberi kepada dia. Kalau dah habis pahala kita, maka dosa dia kita pula yang akan ambil. Janganlah kita jadi orang yang muflis di akhirat. Jadi boleh buat macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kumpulkan ahli-ahli keluarga dia kesemuanya. Kemudian sebelum Nabi memulakan ucapan, Abu Lahab bangun dulu. Abu Lahab ni bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapa saudara betul. Bukannya bapa saudara dua pupu ke, ataupun memang bapa saudara betul. Dia bangun. Dia kata, katakanlah apa yang kamu mahu dan jangan bersikap seperti kanak-kanak. Ketahuilah bahawa kaummu Bani Hashim tidak mempunyai kekuatan di hadapan bangsa Arab. Aku orang yang paling berkewajipan untuk menegurmu, dan yang akan ada di belakangmu nanti hanyalah keturunan ayahmu Bani Hashim. Jika kamu tetap pada apa yang kamu lakukan, iaitu dakwah Islam ini, maka itu lebih mudah bagi mereka untuk membelamu dibandingkan ketika kamu dimusuhi oleh seluruh orang Quraisy dan ditambah lagi seluruh bangsa Arab dan berkembangnya Islam secara terang-terangan. Abu Lahab kata, dia bangun, dia kata, Muhammad, kau nak cerita apa, ceritalah. Tapi dalam ahli keluarga kita ni, tak semua dapat membantu kamu. Dan aku yakin tak ada seorang pun yang akan mengikuti kamu. Apa yang kamu buat ini adalah melanggar adat kita, melanggar nenek moyang kita, melanggar kita punya tradisi orang Arab selama ini, iaitu orang Arab di jahiliah.
Abu Lahab cakap macam tu. Sebab apa? Abu Lahab dah tahu dah. Walaupun Nabi Muhammad dakwah secara terang, secara sembunyi-sembunyi, dakwah Nabi dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi, tapi orang Quraisy sudah dapat bau dakwah Rasulullah ini, iaitu mereka dah tahu dah. Tapi pada ketika itu, orang yang mengikuti Muhammad ini adalah orang yang miskin, daripada golongan hamba, bukannya golongan kaya dan bangsawan. Jadi mereka tak hiraukan sangat. Sebab itu Abu Lahab dia tahu, dia kata, Muhammad, kau nak cakap apa, cakaplah. Tapi aku yakin dan pasti keluarga kita tak akan mengikut kamu. Dan kami tak boleh nak bantu kamu kalau orang Arab ataupun orang Quraisy melawan kamu ataupun memusuhi kamu. Apatah lagi keseluruhan bangsa Arab. Itu kata Abu Lahab. Abu Lahab ketika itu. Kemudian Abu Lahab sambung lagi. Aku belum pernah menemui seorang pun yang datang kepada keluarga dan keturunan ayahmu, maknanya keturunan Nabi Bani Hashim, dengan membawa sesuatu yang lebih buruk daripada apa yang kamu bawa ini. Maknanya, apa yang Rasulullah nak bawa ni, iaitu tinggalkan sembahan berhala. Tinggalkan sembahan berhala, sembahlah Allah. Maknanya tradisi nenek moyang mereka, penyembahan berhala ni. Berhala ni selain daripada ada di Kaabah, 360 lebih berhala di kiri, kanan, dalam dan atas Kaabah. Hampir setiap rumah penduduk Mekah ada berhala. Maknanya ini tradisi. Tradisi yang tidak boleh diubah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan dakwah, iaitu mengajarkan mereka tinggalkan semua sembahan ini, sembahlah Allah sahaja. Tinggalkan semua perkara-perkara ini, sembahlah Allah sahaja. Dan pada waktu ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berdiam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berdiam. Nabi memberi ucapan ketika itu yang telah dirakamkan di dalam ini. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, Nabi puji Allah. Nabi mulakan ucapan dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Aku memuji dan memohon pertolongannya. Aku beriman dan bertawakal kepadanya. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan tiada sekutu baginya. Kemudian baginda meneruskan lagi, seorang penunjuk jalan tidak akan membohongi keluarganya. Demi Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu secara khusus dan kepada manusia secara umum. Demi Allah, aku pasti akan mati sebagaimana kamu tidur. Nabi bagi tahu, wahai ahli keluarga aku, sembahlah Allah, tinggalkan penyembahan berhala. Kamu akan mati seperti mana kamu akan tidur. Lepas kamu mati, kamu akan ditentukan oleh Allah dan akan diberikan balasan. Kalau kamu melakukan seperti apa yang kehendak Allah nak, Allah akan membalaskan kamu dengan syurga. Tetapi kalau kamu mengingkari perintah yang telah Allah tetapkan, kamu akan dicampakkan ke dalam neraka. Ketahuilah, kehidupan akhirat itu lebih bererti daripada kehidupan dunia ini. Rasulullah memberitahu perkara itu. Tapi kemudian dibalas dengan ucapan Abu Talib. Abu Talib membangun. Tapi Abu Talib ni sangat berbeza dengan Abu Lahab. Tadi Abu Lahab kata, dia kecam Nabi. Dia kata, kamu ni Muhammad, apa yang kamu nak buat ni, keluarga tak akan setuju. Kamu buat benda ni adalah perkara yang sangat melanggar. Tak pernah lagi dalam sejarah keturunan Quraisy apa yang kamu bawa ini sangat bertentangan dengan adat resam keluarga kita. Tapi Abu Talib berbeza. Selepas Nabi berucap itu, Abu Talib bangun. Abu Talib kata, kami gembira untuk menolongmu. Kami menerima nasihatmu dan kami sangat percaya kata-katamu. Inilah keluarga keturunan ayahmu telah berkumpul. Abu Talib kata, kami suka dengan apa yang kamu cakap ni Muhammad. Kami pun ingin menolong kamu. Kemudian dia kata lagi, ahli keluarga kamu ini yang kamu kumpul ini mendengarkanmu. Kemudian
Abu Talib kata, aku salah seorang antara mereka, iaitu ahli keluarga. Hanya akulah yang paling cepat menyokong apa yang kamu suka. Maka teruskanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku akan sentiasa menjaga dan melindungimu. Namun begitu, jiwaku tetap tidak mengizinkanku untuk meninggalkan agama Abdul Muttalib. Kenapa Abu Lahab, bapa saudara Nabi, dan Abu Talib, bapa saudara Nabi, sangat berbeza? Abu Lahab terus menentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manakala Abu Talib menyokong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buatlah apa yang kamu suka Muhammad, teruskan apa yang diperintahkan kepada kamu. Aku akan membela-mu selagi mana hidupku ada, dan aku akan jamin keselamatan kamu selama mana hidupku ada. Tapi Muhammad, untuk meninggalkan agama Abdul Muttalib tidak sekali-kali. Maknanya, kita tengok kat sini Abu Talib dia membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan daripada dasar iman, bukan daripada keimanan yang sebenar. Dia membela Muhammad kerana Muhammad itu adalah ahli keluarga dia, anak saudara dia. Dia membela Nabi Muhammad sebab apa? Abu Talib ini adalah pemerintah di kota Mekah. Jadi dia gunakan kuasa dia untuk membela ahli keluarga dia, walaupun dia tidak memasuk Islam. Kita bayangkanlah betapa Allah menurunkan hidayah itu kepada siapa yang Allah nak. Bayangkanlah kalaulah Abu Talib dia masuk Islam, betapa dia mendukung dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak awal kemunculan nur Islam itu sendiri. Awal-awal dakwah lagi, Abu Talib membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang, dakwah dan pembelaan yang Abu Talib berikan, keselamatan yang Abu Talib berikan kepada Muhammad atas dasar bangsa, atas dasar keluarga, bukan atas dasar Islam dan Allah. Itulah yang membezakan. Kita, apa-apa yang kita buat, mestilah hanya kerana Allah. Hanya kerana Allah. Sebab hanya kerana Allah, Allah akan pandang apa kebaikan yang kita buat. Contoh, kita tengok orang yang membantu Islam, tapi dia tak Islam, tapi dia mendukung Islam, dia promote Islam, tapi dia tak Islam. Ini tidak terpakai. Sebab apa? Islam itu mestilah diiktikadkan di dalam hati, mesti diyakini, mestilah ada perjanjian, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Mestilah diucapkan tanpa ada rasa tertekan, maksudnya tidak disuruh, tidak dipujuk, mestilah daripada kerelaan hati itu sendiri. Apa yang membezakan antara Abu Lahab dan Abu Talib ini? Mereka bercanggah pendapat. Salah satunya adalah Abu Lahab ini dia hanya bapa saudara Nabi sebapa. Maknanya bukan seibu. Tapi Abu Talib ini dia adalah bapa saudara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebapa dan seibu. Maknanya Abu Lahab ni dia, mak dia adalah daripada orang lain. Kalau kita nak faham, maksudnya Abdul Muttalib, datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kahwin ramai isteri. Ada riwayat kata 4 orang, ada riwayat kata 5 orang. Jadi itu yang membezakan. Mungkin Abu Talib dia melindungi Rasulullah atas sebab dia ni, Muhammad ni bapa dia adalah adik-beradik sebapa aku dan seibu aku. Tapi Abu Lahab tidak. Abu Lahab hanya sebapa sahaja. Kemudian Abu Lahab bangun. Lepas Abu Talib dah memberikan kata-kata menyokong Muhammad dan memberikan perlindungan, Abu Lahab bangun. Abu Lahab bangun, demi Allah ini benar-benar buruk. Ambillah tindakan terhadapnya Abu Talib sebelum orang lain yang melakukannya. Abu Talib membalas, demi Allah, selama kami masih hidup, kami akan tetap melindunginya. Abu Talib dia tak sokong
sokong dengan Abu Lahab. Walaupun Abu Lahab kata, anak saudara kita ni menentang kita, Abu Talib. Dia menentang kita sebenarnya. Kita mesti halang dia. Quraisy tak akan terima benda ni. Tapi Abu Talib kata, tidak. Tidak sesekali. Aku akan tetap melindungi Muhammad. Sebab apa? Satunya anak saudara dia yang paling dia sayang. Salah satunya adalah Abu Talib ada kuasa. Dia adalah pemerintah Mekah. Jadi dia akan melindungi anak saudara dia. Tidak akan dibiarkan begitu saja. Kemudian dalam waktu beberapa selepas pertemuan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Bukit Safa. Pergi ke Bukit Safa. Di situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik. Bukit Safa ni kalau kita tengok adalah tempat orang sa'i lah. Safa dan Marwah. Permulaan tu, Safa itu, di situlah bukit itulah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik. Sebab apa? Di kota Mekah, kalau siapa-siapa saja nak bagi berita ke ataupun nak bagi makluman ke, yang penting mereka akan naik ke Bukit Safa. Bukit Safa ni dia tidak terlalu tinggi. Dia lebih kurang macam Bukit Pemanah di Uhud. Bukit Pemanah Uhud dia tinggi sikit. Sedaplah untuk orang berucap. Nabi naik ke atas tu. Nabi naik bukit tu. Nabi kata, Ya Sabbahah. Ya Sabbahah. Ya Sabbahah. Nabi laungkan perkataan itu. Perkataan itu, Ya Sabbahah, merupakan perkataan kalaulah Arab ini, Quraisy ni, Mekah, kota Mekah akan dilanda satu-satu perkara yang buruk, perkara yang besar ataupun bencana, orang akan naik dekat situ, akan melaungkan Ya Sabbahah. Lalu Rasulullah pun menggunakan laungan yang sama. Bila mendengarkan Ya Sabbahah, semua orang di kota Mekah berhimpun di situ. Yang tua ke, yang muda ke, yang tengah bekerja ke, berhenti pergi ke Bukit Safa. Kemudian yang ada di rumah pun, orang tua yang tak larat ataupun yang tak sihat, mereka akan hantar wakil untuk pergi dekat Bukit Safa itu untuk dengar apa yang nak, satu benda besar apa yang nak menimpa kota Mekah ni. Dekat situ kita tengok, adakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menipu? Tak. Sebab apa? Yang pertama sekali, adakah Nabi nak bagi tahu kita ni akan diserang, akan hancur, ada orang nak menyerang kita? Nabi nak bagi tahu benda yang lagi besar, iaitu nak menyelamatkan orang-orang Quraisy Mekah ini, orang-orang Mekah ini ataupun umat Nabi Muhammad ini daripada api neraka. Jadi betul apa yang tindakan Rasulullah buat, naik ke atas Bukit Safa. Nabi kata, Ya Sabbahah, Ya Sabbahah, Ya Sabbahah. Semua orang berkumpul, termasuklah Abu Talib, Abu Lahab pun ada duduk di situ. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap. Rasulullah seru, Hai Bani Fir, Hai Bani Adi, Hai Bani Fulan, Hai Bani Abdul Manaf, Hai Bani Abdul Muttalib. Nabi seru semua wakil-wakil ahli keluarga yang ada di situ. Nabi sebut semua nama-nama keluarga yang di situ. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kaum dia, bagi tahu semua penduduk Mekah, bagaimana pendapat kamu jika aku khabarkan bahawa ada sepasukan berkuda di sebalik bukit ini hendak menyerang kamu, adakah kamu akan percaya? Sebelum Nabi memulakan ucapan, Nabi kata kepada kaum dia, Wahai orang-orang Mekah, kalaulah aku katakan di belakang bukit ini ada sepasukan tentera berkuda yang datang nak menyerang Mekah, adakah kamu semua percaya? Kita dah tengok dah. Kita dah bahaskan dah dahulu. Muhammad ini sebelum menjadi Rasul dan kanak-kanak lagi sudah terkenal dengan panggilan Al-Amin. Al-Amin, Saddiq, iaitu orang yang amanah dan bercakap benar. Orang-orang dekat
dekat bawah Bukit Safa tu semua kata, wahai Muhammad, tentu sekali kami akan percaya sebab engkau adalah orang yang bercakap benar. Engkau tidak pernah menipu. Seluruh kota Mekah mempercayai Muhammad adalah bukan penipu, bukan orang yang pernah berkata bohong. Sungguh kami akan percaya, kata orang-orang Mekah dekat situ. Maka baginda berkata, kalau begitu sesungguhnya aku ingin memperingatkan kamu akan datangnya azab yang keras. Akan adanya azab yang keras. Nabi bagi tahu ada azab yang keras yang akan menimpa kamu sekiranya kamu meneruskan ajaran penyembahan berhala ini. Tinggalkanlah penyembahan berhala, sembahlah Allah yang Esa. Aku ini diutuskan oleh Tuhan sekian alam untuk menyampaikan dakwah kepadamu, peringatan kepada kamu. Sesungguhnya kita akan mati. Nabi cakap macam mana Nabi bagi tahu dekat ahli keluarga dia pada pertemuan yang dahulu, sesungguhnya kamu semuanya akan mati. Kamu akan dihitung dan dihisap dan akan ditentukan sama ada syurga ataupun neraka. Nabi berucap panjang kepada kaumnya. Nabi kata, wahai Bani Murrah bin Ka'ab, jauhkanlah diri kalian daripada neraka. Nabi seru semua orang, wahai Bani Qusay, jauhkanlah diri kalian daripada neraka. Aku tidak memiliki apa-apa kemudaratan dan manfaat bagi kalian dari sisi Allah. Kemudian Nabi bagi tahu lagi, Nabi sebut nama anak dia, wahai Fatimah. Wahai Fatimah, ayah tidak boleh membantu kamu kalau kamu berada dalam jalan kesesatan. Ayah tidak boleh membantu kamu seperti mana Nuh tidak boleh menyelamatkan anaknya. Bagaimana Lut yang tidak dapat menyelamatkan isterinya. Maknanya iman tak dapat diwarisi. Selagi mana orang itu tak meyakini Islam, tak mengucap dua kalimah syahadah bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak terkira, terbatal. Walaupun ahli keluarga itu adalah seorang Nabi dan Rasul, nak menyelamatkan saudara maranya yang kufur, yang kafir, tidak sesekali. Sebab apa? Iman tak dapat diwarisi. Nabi Muhammad kata, Fatimah, ayah pun tak dapat membantu kamu kalau kamu berada dalam jalan kesesatan. Kita tengok lagi apa yang terjadi. Apa yang terjadi seterusnya. Lalu tiba-tiba setelah selesai peringatan yang diberikan, Abu Lahab bangun. Belum habis pun, baru nak separuh. Nabi cakap, Abu Lahab bangun, dia kata, tabbat laka Muhammad. Terus celaka. Itulah satu perkataan penghinaan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling besar. Yang paling besar seawal dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan itu datang daripada Abu Lahab. Abu Lahab kata, celaka Muhammad. Alihadza jama'atana. Nabi himpunkan ni. Abu Lahab kata, adakah hanya kerana ini kamu mengumpulkan kami? Untuk bagi tahu perkara ini kamu kumpulkan kami? Celaka kamu Muhammad satu hari ini Muhammad. Abu Lahab cakap macam tu. Abu Lahab cakap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan itu. Kalau kita nak bandingkan saat kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam, Abu Lahab ni sangatlah berbeza. Yang pertamanya, ketika kelahiran Rasulullah, Abu Lahab ni lah satu susuk tubuh yang paling gembira. Dalam keseluruhan manusia, Abu Lahab lah yang paling gembira ketika kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punyalah gembira Abu Lahab sehingga kan Abu Lahab buat sesuatu tindakan yang paling susah orang nak buat, iaitu membebaskan hamba. Membebaskan hamba ni umpama kita ada, saya bagi umpama kita ada banglo, kita bagi free je kat orang. Susah kan benda tu nak buat? Susah. Macam tu dah susah Abu Lahab buat. Punyalah gembira Abu Lahab kata dekat pembantu dia,
Hari ini kamu bebas. Hari ini kamu merdeka. Buatlah sesuka hati kamu. Abu Lahab menyembelih unta, menyembelih ternakan, buat jamuan besar-besaran dengan kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari nanti apabila Abu Lahab meninggal, Abu Lahab mati, bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Dia didatangi oleh Abu Lahab. Dalam mimpi tu, dia didatangi oleh Abu Lahab. Bapa saudara Nabi ni tanya, saya tak pasti namanya Abbas ke ataupun Jaafar. Dia ditanya oleh Abu Lahab. Dia kata, apa yang telah Allah sediakan untuk kamu? Dalam mimpi tu Abu Lahab kata, aku diseksa setiap hari tanpa henti, pagi, petang dan malam. Dan siksaan aku sangat berat. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala meringankan siksaan aku setiap hari Isnin. Sebab apa? Akulah yang paling memuliakan, akulah yang paling suka ketika Muhammad itu lahir. Maknanya Allah iktiraf kegembiraan Abu Lahab saat kelahiran Rasulullah. Allah iktiraf, Allah ringankan siksaan buat Abu Lahab. Bayangkanlah kita, itu baru tara Abu Lahab, iaitu orang kafir. Kita yang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tak nak lagi berselawat dengan Nabi, pun tak nak sayang Nabi, pun tak nak menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Abu Lahab dalam tara dia kafir, dilaknat oleh Allah, tapi disebabkan dia yang paling gembira dengan kelahiran Rasulullah, Allah bagi ringankan kesiksaan dia setiap hari Isnin. Lepas tu kita tengok pula dalam satu ketika di mana Abu Talib ni gembira melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Kemudian berbeza sangat ketika Rasulullah menyampaikan Islam, Abu Lahab lah yang paling menentang. Dulu dia begitu menyayangi Rasulullah, tiba Rasulullah menyampaikan dakwah Islam yang sebenar, dia lawan Rasulullah, dia benci Rasulullah, sampaikan dia kata, tabbat laka Muhammad, celaka kamu Muhammad sehari ini. Alihadza jama'tana, adakah untuk ini kamu kumpulkan kami, untuk dengarkan benda ini? Lalu Allah turunkan ayat tabbat yada abi lahabin wa tab, binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab. Bayangkanlah, Abu Lahab belum mati lagi, seawal cahaya dakwah baru nak muncul, Allah dah laknat dah Abu Lahab. Yang surah yang kita baca, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Suami isteri kena laknat. Abu Lahab kena laknat, isteri dia pun kena laknat seawal cahaya Islam. Belum mati lagi dah dilaknat. Adakah Abu Lahab ini masuk Islam? Adakah ada peluang untuk Abu Lahab masuk Islam? Tidak sesekali. Tidak sesekali. Keluar Allah balas perkataan Abu Lahab ini dengan tabbat yada abi lahabin wa tab, surah Al-Masad. Lalu seruan lantang ini tujuan daripada perintah ayat di atas. Rasulullah memperjelaskan kepada orang yang memiliki hubungan saudara baginda bahawa penerimaan terhadap risalah Islam adalah syarat tetap hidupnya dengan persaudaraan antara baginda dengan mereka. Kemudian turun lagi ayat Al-Quran, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, maka sampaikanlah secara terus terang apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah daripada orang musyrik. Sejak daripada peristiwa Bukit Safa itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam pada semua orang. Siapa saja yang Nabi jumpa, Nabi akan tawarkan Islam. Siapa saja yang Nabi lihat, Nabi akan tawarkan Islam. Dan Nabi sembahyang di depan Kaabah. Nabi dah tak sembahyang secara sembunyi-sembunyi. Nabi sembahyang di depan Kaabah dan Nabi membacakan Al-Quran secara terang-terangan.
Sejak daripada Bukit Safa itu, dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan ayat fasda' bima tu'maru fa'arid 'anil musyrikin. Sampaikanlah secara terus terang kepada semua orang dan berpalinglah daripada orang musyrikin. Sejak daripada itu orang Quraisy dah mula risau. Dan orang Quraisy ini, pemerintah Quraisy ini bermesyuarat sebab apa? Musim haji dah nak dekat. Nanti Muhammad ni bila orang datang haji, kita jangan pelik. Yang pertamanya, haji ini dah pun ada. Maksudnya ada tawaf, ada sa'i, ada tawaf, ada sa'i, ada bersyukur dan sebagainya. Yang tu ada. Daripada dulu lagi sudah pun ada. Cuma orang musyrikin ni, dia buat perkara yang tak betul. Contohnya, Nabi memberikan dakwah dengan cara logik dan juga syariat. Bukan syariat saja. Nabi mengatakan, kamu menyembah berhala, sedangkan berhala itu kamu yang buat. Kamu meminta kepada berhala. Contohnya ada berhala matahari, berhala panas, berhala hujan, berhala sihat, berhala anak, rezeki dan sebagainya. Kamu yang ciptakan berhala ini dan kamu ukir, kemudian kamu sembah. Nabi masukkan juga logik itu. Kemudian kamu tawaf mengelilingi Kaabah. Dalam kamu tawaf itu, kamu telanjang bulat. Maknanya tawaf dalam keadaan telanjang, tak pakai apa pun pakaian. Kalau nak ikutkan secara fitrah pun, itu perbuatan itu pun dah sungguh memalukan. Maknanya tak pakai baju. Fitrah manusia ni adalah menutup aurat, menutup aib. Ini yang Nabi ceritakan. Ini yang Nabi sampaikan. Bukannya Nabi menghina agama sembahan orang lain, tapi Nabi bagi tahu adalah realiti yang boleh diterima, syariat mahupun akal yang waras. Nabi cerita, perkara ini yang merisaukan orang-orang Quraisy. Lalu orang Quraisy pun bermesyuarat. Dia kata, musim haji dah nak dekat. Muhammad ni semakin menjadi-jadi dakwah dia. Aku khawatir, kata orang-orang Mekah, Abu Lahab, Abu Jahal yang sebagainya yang ada di situ, antaranya iaitu Walid bin Mughirah. Mereka bermesyuarat, dia kata tak boleh jadi ni. Nanti kalau orang datang haji, habis semua orang dakwahkan. Habis semua Muhammad dakwahkan. Apa yang kita nak buat ni? Mereka pun berbincang. Orang Quraisy ni menemui Walid bin Mughirah untuk bermesyuarat. Apakah perkataan yang mereka mahu gunakan untuk memburukkan baginda? Apa tuduhan yang dia nak buat dekat baginda supaya orang-orang Arab yang datang menunaikan haji tolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak nak dengar Nabi Muhammad. Ada orang angkat tangan, dia kata, kita mesti bersependapat untuk menggunakan satu perkataan saja. Kalau nak tuduh Muhammad ni, guna satu perkataan saja. Jangan bercelaru, nanti orang akan keliru dan tak percaya. Ada orang bagi pendapat, dia kata, kalau begitu, kita tuduh Muhammad ini dukun. Dia kata, bagaimana kalau kita panggil dia sebagai dukun, ahli sihir? Kita kata Muhammad ni, dia ni adalah seorang ahli sihir. Walid Mughirah ni kata, jangan, demi Allah, dia bukan dukun. Kita telah tahu apa itu dukun. Kita dah tahu dah apa tu ahli sihir, ciri-ciri ahli sihir. Ahli sihir ni, orang-orang yang menyihir ni, muka dia pun dah tahu dah ahli sihir. Dengan wajah dia, yang kita tengok orang pun kita tahu dia ni tak elok. Tapi Rasulullah tak begitu. Rasulullah ni bersih, dalam dan luar. Kita tak boleh tuduh Muhammad begitu. Sebab Muhammad ini tak ada satu ciri pun yang dia ni adalah ahli sihir. Kemudian mereka berbincang lagi. Ada orang lagi bagi pendapat, dia kata, bagaimana kalau kita kata Muhammad ini gila? Walid Mughirah kata, tak boleh juga. Tak boleh kata Muhammad ni gila. Sebab apa? Muhammad ini bukan orang gila. Tak ada ciri-ciri orang gila. Maksudnya Muhammad tak senyum sorang-sorang.
Maksudnya Muhammad tak bercakap seorang-seorang, Muhammad tak buat benda yang pelik-pelik, tak buat benda yang aib. Macam mana kita nak kata dia gila? Sementara Muhammad tidak bertindak bodoh dan aneh, tidak juga bercakap sendiri seperti yang dilakukan oleh orang gila. Tak ada ciri gila. Satunya, tak ada ciri-ciri orang ahli sihir ataupun dukun. Kedua, Muhammad ini bukannya orang gila. Sampailah orang yang seterusnya mencadangkan, apa kata kalau kita kata Muhammad ini dia penyair. Penyair. Walid menjawab, Muhammad ini bukan penyair. Kita telah kenal pelbagai syair. Irama dan intonasinya sangat berbeza. Sangat berbeza. Yang pendek mahupun yang panjang, dan yang Muhammad ucapkan itu bukan syair. Bukan syair. Walid bin Mughirah kata, sebab Walid bin Mughirah ni adalah orang terkenal dengan bahasanya. Dia adalah orang yang mahir dengan bahasa Arab dan mahir tentang syair-syair ni. Dia kata apa ucapan Muhammad ini bukannya syair. Sebab apa? Dia kata, Walid menjawab, demi Allah, ucapan Muhammad betul-betul terasa manis. Permulaannya begitu menarik dan hujung-hujungnya teruntai perkataan indah. Apa yang dibacakan iaitu Al-Quran. Al-Quran ini dia berbeza. Dia bukannya syair. Syair lain, Al-Quran lain. Walid bin Mughirah ni dia bagi tahu dekat orang yang dalam mesyuarat tu, aku pernah dengar Muhammad ni membaca Al-Quran dan aku tak terasa benda itu sebagai syair sebab Al-Quran yang dibacakan Muhammad itu sangatlah sedap dan manis dan menarik dan tak sesuai untuk kita kata sebagai penyair. Mustahil untuk orang Arab yang datang menunaikan haji, bila Nabi Muhammad baca Al-Quran, dia kata itu adalah syair. Bukan, tidak sesekali. Lalu Walid bin Mughirah ni bagi cadangan, apa kata kita kata Muhammad ini mengucapkan perkataan sihir. Bukannya Muhammad ni penyihir, tapi kita kata Muhammad ni mengeluarkan perkataan sihir yang mana ucapannya boleh memisahkan anak daripada ayahnya, seorang daripada saudaranya, suami daripada isterinya, dan seseorang daripada ahli keluarganya. Kita kata macam tu. Walid bin Mughirah ni kata kita buat pandangan macam tu. Semua setuju. Ini bagus ni. Semua orang puji Walid bin Mughirah. Yang ni sesuai. Sebab apa? Ucapan Nabi Muhammad ni kadang-kadang memanglah nampak macam memisahkan. Ialah sebab orang itu dah masuk Islam. Jadi yang tak masuk Islam tu akan rasa ahli keluarganya meninggalkan dia. Inilah perkataan yang paling sesuai kita beri kepada Muhammad. Dia menggunakan perkataan-perkataan sihir. Allah rakamkan dalam Al-Quran. Perjumpaan mesyuarat mereka itu, apa yang mereka bincangkan itu, Allah rakam dalam Al-Quran tentang Walid bin Mughirah. Iaitu Allah menurunkan 16 ayat ya. 16 ayat dalam surah Al-Mudassir ayat 11 hingga 26. Innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya dia berfikir dan menetapkan, maka terazablah dia kerana cara dia berfikir. Ayat ini dituju khas untuk Walid bin Mughirah. Kemudian terazablah dia kerana cara dia berfikir. Seterusnya dia menimbang-nimbang. Kemudian raut mukanya menjadi masam dan bersungut. Lalu dia berpaling dan menyombongkan diri. Lantas dia berkata, ini tidak lain adalah sihir yang dipelajari. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Allah rakam dalam Al-Quran keadaan Walid Mughirah ni waktu dia memikirkan apa yang nak bagi gelaran dekat Muhammad ni. Sampaikan Allah tulis juga Allah bagi tahu dalam Quran, raut wajahnya masam, macam orang masam macam ni, berfikir berkerut macam tu, bersungguh-sungguh dia nak memikirkan apa perkataan tuduhan yang kita nak bagi dekat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tengok dalam waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan dakwah,
dakwah, Nabi mendatangi selepas dia dah buat tuduhan tu. Kita nak kata dengan Muhammad ini adalah orang yang menggunakan perkataan sihir. Orang-orang Quraisy ni, pemimpin-pemimpin Quraisy ni tunggu di setiap laluan orang-orang yang datang nak menunaikan haji. Maknanya dia sebarkan. Mereka buat satu perkeliling di mana Muhammad ini kat kota Mekah ni ada seorang lelaki namanya Muhammad. Dia ni kita jangan dengar, sebab apa? Dia akan berkata dengan kata-kata yang pelik dan perkataan itu adalah sihir. Dan kalau siapa-siapa dengar, ianya akan menyebabkan ahli keluarga mereka terpisah. Suami dan isteri, anak dengan ibu bapa, keluarga dengan individu, dia akan memecah belahkan. Jadi, jangan dengar Muhammad ini. Jangan dengar apa ucapan Muhammad ini. Lalu disebarkan melalui TV, radio. Contoh, melalui radio, TV, dihebah-hebahkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini buat, atas apa yang telah mereka bincangkan tuduhan-tuduhan macam tu. Kita tengok setelah majlis tersebut mencapai kata sepakat, mereka segera melaksanakan. Mereka duduk di sepanjang jalan kota Mekah yang dilalui oleh pendatang haji. Setiap kali orang datang yang melintas, mereka akan menyampaikan apa yang fitnah yang mereka nak buat dekat Muhammad itu. Keadaan Rasulullah pula, baginda keluar pergi ke rumah-rumah orang, pasar, Ukaz Majadah dan Zu Al-Majaz, tempat-tempat di kota Mekah, bagi menyeru mereka kepada Allah. Pada masa yang sama, Abu Lahab ni pun ikut belakang Nabi. Ikut belakang Nabi, Rasulullah daripada belakang. Jangan turuti kata-kata lelaki ini. Dia seorang yang telah keluar daripada agama dan pendusta. Berkat kejadian pada musim haji itu, orang Arab mula mengetahui tentang perkara yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang dah mula tahu dah. Dekat Mekah ni ada ajaran yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat, iaitu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan melalui wahyu Allah. Dan mula tersebar sedikit demi sedikit. Kemudian kita nak tengok apa lagi orang Quraisy ni nak buat. Pelbagai cara untuk melawan dakwah. Yang pertamanya, mereka mencemuh, menghina, melakukan jenaka yang berunsur ejekan, menuduh baginda sebagai pendusta dan mentertawakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyifatkan baginda sebagai penyihir dan pendusta. Dituduh, mencemuh, menghina, mempelecehkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Islam. Mereka memandang dan menghadap baginda dengan pandangan yang sangat sinis dan penuh kebencian, seolah-olah nak telan. Dia pandang orang dengan pandangan leceh, pandangan geram, benci kepada semua orang-orang yang menyokong Muhammad, orang Islam, dan juga pada Muhammad juga. Sampai satu tahap mereka kata, inikah antara kita yang dikurniakan oleh Allah? Maksudnya orang Quraisy kata, adakah manusia macam kita juga yang kalau Tuhan nak kurniakan untuk sampai ke Islam, yang sama dengan kita, berjalan, makan macam kita, tak nampak mana hebatnya. Tak nampak mana kehebatannya. Orang Quraisy ni mula dia main perang psikologi. Dia kata, kenapa Allah ataupun Tuhan ini menurunkan yang lebih hebat macam malaikat ke untuk mengajarkan Islam kepada kita? Kenapa hantar orang yang biasa saja, yang tak ada apa-apa, mak ayah pun tak ada dan sebagainya? Mereka melakukan serangan-serangan psikologi macam tu. Dan kedua, mereka memburukkan ajaran baginda dengan jalan melontarkan fitnah, menyebarkan propaganda dusta, iaitu kitab yang diada-adakan Muhammad pada waktu malam dan dibacakan pada waktu siang. Mereka tuduh Nabi Muhammad ini mereka-reka Quran. Kemudian dah sampai waktu siang, dia akan sebarkan. Apa rekaan dia tu? Allah Subhanahu Wa Taala
telah memberikan kurniaan bahawa Muhammad ini dia tak pandai membaca dan tak pandai menulis. Fakta itu saja dah tutup apa dakwah ataupun tuduhan orang-orang kafir kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia orang kata Nabi Muhammad ini menciptakan ayat-ayat untuk disebarkan dan tu mengatakan itu ayat daripada Tuhan. Tapi Nabi Muhammad ini orangnya buta huruf dan tak pandai menulis. Mana mungkin Muhammad boleh lakukan perkara itu? Kenyataan itu saja dah terus membantah kenyataan orang-orang kafir Quraisy pada ketika itu. Ini membuktikan Nabi Muhammad tak pandai baca dan tak pandai menulis bukannya sebagai kekurangan, tapi adalah kelebihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga bukti kerasulan. Maknanya apa yang Nabi Muhammad sampaikan itu bukan daripada dia sendiri, tapi daripada Allah, pencipta seluruh alam ini. Kemudian ada yang menyatakan baginda ini adalah untuk jin dan syaitan. Bagaimana jin dan syaitan turun untuk menjadi dukun? Dia kata apa yang Muhammad katakan ni adalah dapat daripada jin dan syaitan, seperti mana dukun dan sihir dapatkan. Dituduh Muhammad dengan perkataan sebegitu dan macam-macam tuduhan lagi. Dan setiap tuduhan-tuduhan ini Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam Al-Quran. Sebagai contoh, dalam surah Al-Hijr ada, surah Al-Qalam ayat 51 ada, surah Al-An'am ayat 53 ada. Allah rakamkan mereka punya perkataan yang menuduh Nabi secara melulu. Walaupun mereka meragukan risalah Nabi Muhammad, namun mereka mengiktiraf. Mereka tahu Muhammad ini adalah orang yang baik, walaupun mereka mendustakan. Walaupun apa yang mereka buat itu, tapi mereka tak meragukan kebaikan Nabi, kejujuran Nabi, amanah Nabi dan juga ketakwaan Nabi. Baginda percaya bahawa jawatan kenabian dan risalah tersebut merupakan sesuatu yang paling hebat yang diberikan kepada manusia. Namun manusia tiada yang menjadi rasul dan rasul tidak akan menjadi manusia mengikut kepercayaan mereka. Mereka kata tak boleh hantar manusia. Kalau nak hantar pun hantarlah malaikat ke ataupun makhluk lain untuk menyampaikan Islam. Kenapa nak hantar orang yang sama je macam kita? Sebab apa? Tak nampak apa kelebihan dia. Dia berjalan, makan, minum macam kita dan perlu tidur. Itu orang-orang Quraisy ni fikirkan. Apabila mereka mengetahui bahawa diorang dah buat tuduhan macam tu, lepas tu Allah turun ayat Quran. Apabila mereka mengetahui bahawa Ibrahim, Ismail, Musa alaihissalam itu rasul dan juga manusia, mereka sedar tiada ruang untuk menyebarkan keraguan ini. Mereka berkata, adakah Allah menyerahkan risalahnya kepada orang yang yatim dan miskin? Adakah Allah meninggalkan penduduk Mekah dan Taif dengan sesuatu yang dibawakan oleh seorang rasul yang miskin? Allah jawab, Allah rakamkan dalam Al-Quran, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar yang salah satu dua negeri? Maknanya, mengapa Al-Quran ini tak diturunkan kepada orang yang hebat, pembesar, yang menguasai Mekah dan Taif? Kemudian Allah berfirman, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Allah beritahu, adakah orang-orang ini yang membagi rahmat kepadamu? Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas-tugas Rasul. Allah jawab balik, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah, iaitu aku lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas Rasulnya. Kita tengok banyak perkataan dan cara-cara mereka nak buat. Contohnya iaitu mereka mencemuh, menghina, melakukan jenaka setiap apa yang dakwah Rasulullah tu buat. Mereka memburukkan ajaran baginda dengan jalan melontarkan fitnah dan propaganda. Kemudian kita tengok lagi, mereka mencegah manusia daripada Al-Quran dengan bersenjatakan dongengan sampailah satu ketika Nadir bin Haris, salah seorang daripada Quraisy, pergi ke Hirah. Dia pergi satu tempat namanya Hirah. Di sana dia mempelajari dongeng-dongeng raja-raja Parsi. Sampailah
dia dah belajar semua tu, dia balik semula ke kota Mekah. Bila Nabi sampaikan Islam, dia kata, demi Tuhan, ucapan Muhammad ini lebih teruk daripada ceritaku. Lalu dia menceritakan kepada mereka kisah tentang raja-raja Parsi dongeng itu kepada orang lain, supaya orang tak datang minat nak mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punyalah benci Nadir ni iaitu salah seorang Quraisy yang menentang dakwah Nabi. Dia membeli banyak penyanyi wanita daripada kalangan hamba. Dia beli perempuan-perempuan di kalangan hamba. Untuk apa? Untuk digunakan apabila Nabi nak ajarkan dakwah kepada seseorang, dia akan menghadiahkan salah seorang penyanyi kepada orang itu. Penyanyi wanita tersebut akan melayani urusan makan dan minum orang itu dan menyuapkannya dengan makanan dan menyenandungkan, menyanyikan lagu-lagu, mendodoikanlah, sehingga orang itu tidak lagi tertarik hati kepada Islam. Tentang hal ini Allah berfirman juga, dan antara manusia ada orang yang membeli ucapan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Allah bagi tahu dalam Al-Quran. Allah bagi tahu dalam Quran apa yang mereka ni buat. Yang pertamanya, kita nampak Nabi berdakwah secara terang-terang. Lepas 3 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Allah arahkan Muhammad dakwah secara terbuka. Maknanya dah 3 tahun dah. 3 tahun tu kita dah mula dah. Rasulullah dah mula mengumpulkan pendukung-pendukung. Contohnya pendukung itu adalah orang Islam dah mula ada. Dah mula ada di dalam kota Mekah. Islam dah mula kuat sedikit dengan adanya orang-orang yang memeluk Islam. Lepas 3 tahun Allah arahkan Muhammad dakwah secara terang-terang. Kita tengok sejak daripada awal kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul, hidup Nabi hanyalah untuk Allah dan untuk Islam sahaja, bukan untuk kepentingan diri. Daripada awal Nabi dakwah kepada ahli keluarganya dulu. Islamkan isterinya. Khadijah binti Khuwailid menerima Islam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menerima Islam. Zaid bin Harithah menerima Islam. Kemudian Abu Bakar mengislamkan orang-orang di kalangan kaumnya. Kemudian dakwah diteruskan, penambahan orang Islam daripada tahun ke tahun, bulan ke bulan, sehingga kan mencecah hampir 40 orang, atau pada satu riwayat lain bagi tahu 100 lebih. Kemudian Allah arahkan, kita tengok dah lepas 3 tahun Allah arahkan, lagi bertambah susah ujian Nabi dalam menyampaikan dakwah secara terang-terang. Bagaimana Muhammad ingin mengubah cara pandang fikir orang Quraisy dalam penyembahan berhala, nak suruh tinggalkan berhala, sembah Allah. Macam mana Muhammad nak berhadapan dengan pembesar-pembesar Quraisy, Abu Lahab, bapa saudaranya sendiri, Abu Jahal dan sebagainya, nak ubah sistem ini. Tapi Rasulullah buat. Rasulullah berdiri di Bukit Safa menyerukan Islam. Kemudian berdakwah secara terang-terangan, dah mula solat di hadapan Kaabah. Quraisy tak puas hati, apa benda yang kita nak buat ni, macam mana kita nak halang Muhammad. Tak lama lagi musim haji, nanti Muhammad akan sebarkan dekat orang luar pula tentang Islam. Orang dah tak nak dah menyembah berhala. Mereka risaukan perkara-perkara ini sampaikan mereka menuduh Muhammad melaksanakan mesyuarat, iaitu mesyuarat itu diketuai oleh Walid bin Mughirah, bapa kepada Khalid bin Al-Walid. Walid bin Mughirah berfikir, kita nak tuduh Muhammad ni apa? Nak tuduh dia sebagai orang gila? Tak boleh. Muhammad tak ada ciri-ciri orang gila. Nak tuduh dia penyihir? Muhammad pun bukan macam orang penyihir. Mereka semua sepakat Muhammad ini orang yang baik. Muhammad ni orang yang baik, tak pernah berkata bohong. Tapi mereka tuduh sebab apa? Muhammad ingin mencuba menghilangkan adat rasmi nenek moyang mereka, iaitu penyembahan berhala, dan perkara-perkara yang mereka buat seperti telanjang dalam pusingan tawaf, perkara-perkara yang karut dan marut ini. Kemudian
Lepas tu mereka berfikir lagi apa benda yang kita nak buat. Mereka tentang Muhammad dengan cara mereka tuduh Muhammad ini penipu. Mereka tuduh buat bising ketika Rasulullah ingin menyampaikan dakwah. Mereka mempelecehkan Muhammad. Macam-macam mereka buat hanya dengan serangan fizikal saja. InsyaAllah sekadar itu dahulu. Nanti kita akan tengok macam mana orang Quraisy ni dah mula mendatangi Abu Talib untuk menasihati Muhammad untuk meninggalkan ajaran Islam. Dan kita akan tengok orang Quraisy akan mula main serangan fizikal, iaitu penyiksaan. Kita akan tengok bagaimana orang Islam menghadapi Quraisy yang menyiksa mereka, dan adakah keimanan mereka itu longlai. Kita akan tengok dalam pertemuan seterusnya. Sekadar itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.